Episod kali ini dibawakan khas oleh Sani Faisal dari Propnex. Anda ingin jual beli hartanah, mencari rumah idaman anda atau sedang mencari commercial space untuk bisnes dan sebagainya? Jangan risau guys, saya boleh bantu anda. Kontak saya sekarang. Selamat menonton ya guys. Orang ujung tu semua belum pindah, dah ada orang lambai air. Hai, khabar semua, kita jumpa lagi dalam Puaka. Dan seperti biasa, setiap minggu saya akan jemput individu-individu yang kata orang tu yang akan kongsi cerita seram mereka. Dan memandangkan ni tahun baru, bulan Januari memang bulan special dan saya ada tetamu special untuk hari ini. Tak lain tak bukan Cik Som Said. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Thank you, Suzari. Ini bulan veteran panggil. Oh, really? Wah, so special. Apa tu yang jadi veterannya? Tahun baru? Oh, tahun baru. Alhamdulillah. Okey. Okey, Cik Som. Cik Som ni selalu dulu daripada dulu sekarang giat dengan seni kan. Mesti ada cerita menarik time buat persembahan, selalu keluar negeri. Takkanlah tak ada cerita kan, betul? Cerita. Tapi kalau pasal puaka ni takutlah. Tak apa. Kita takut pada Tuhan, Cik Som. Betul. Kita tahu. Tapi kalau nak menceritakannya tu takut. macam sendiri seram. Memanglah. Kita cuma takut yang satu. Tapi ni wordingnya tu macam... Tak apa. Jangan takut sebab saya ada kat sini. Saya ada kat sini. Okey, insyaAllah. Kita banyak cerita, memang banyak pengalaman. Tapi boleh dah dikongsikan sedikit-sedikit. Kerana saya paling orang penakut. Sama. You pun Sama. Habis you buat puaka Kita kena laluinya, Cik. I see. Okey. So sebagai perkongsian tu bolehlah. Saya nak mulakan dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya Allah, ya Tuhanku, semoga perkongsian ini akan membawa sebagai apa? Sebagai pengajaran. Bukan nak menakut-nakutkan. Bukan nak memomokkan lagi. Tidak. Tapi supaya apa-apa pun mesti nak kita sampai di tempat baru tu mesti Assalamualaikum. Betul. Macam menantunya masuk hotel. Tak beri salam tu tidur. Dia ceritakan dulu. Okey, betul. Tu dia kena bisik. Okey. So kita dah boleh mulakan. Oh, boleh silakan. Okey. So saya ni nak ceritakan ni pengalaman hidup yang selalunya indah. Okey. Indah. Dan saya ada satu ketika ni ada diundang lah oleh seorang kawan yang sangat rapat. Jadi walau berapa jauh pun undangan ni saya akan pergi. Silaturahim tu sangat mustahab pada saya. Disiapkan tempat tinggal, segala-galanya, 3 hari 3 malam. So pernikahannya, bersandingnya, semua saya menjadi tetamu istimewa. Jadi saya dengan Cik Ahmad pun dah berbahagialah untuk berjumpa dengan kawan yang dah lama tak jumpa. Terus bila saya sampai aja, memang penat kan? Sampainya tengah hari, terus makan, jumpa, bersilaturahim. Terus dibawa oleh drivernya ke tempat penginapan kita. Tempat penginapan ni saya cerita bulu roma dah berdiri. Sekarang? 1 jam drive-nya. Sampai malam kalau tak silap saya. Bila saya sampai malam tu, tempatnya cantik sangat. Cantik. Ni kat mana ni? Sunyi. Boleh cerita? Boleh, kat mana? Di Malaysia. Oh, kat Malaysia. Okey. Malaysia. Okey. Sayup sekali. Kononnya ini tempat ni pun tempat pusaka. Alright. Bukan puaka. Turun-temurun, bukan. Pusaka turun-temurun. Bila saya masuk, nampak? Mana orang-orang ni? Cuma ada 1 orang aja yang sambut kita. Inilah tempat penginapan. Kan dah gedegung-gedegung kan. Lepas tu? Tempat penginapan kita. Tu lagi. So saya pandang kanan, pandang kiri. Dijamu makan. Mana orang lain? Kita 2 orang aja makan. So yang serve kita pun 1 orang. Makanan sebanyak-banyaknya. So VVIP lah ni, VIP. Terus lepas makan tu saya sama Cik Ahmad dah berkata-kata,
ini kita 2 orang aja ke? Memang tempatnya cantik, indah, tapinya bulu roma berdirilah, jalan ke restoran berdiri, jalan nak ke bilik. So bila jalan ke bilik tu lewat swimming pool, bukan swimming pool sekarang tau, dengan pokok, dengan apa semua. Habis angin, macam nak jalan ke bilik tu seram gitulah. Seram, sejuk, tapi kita pun istighfar saja semua. Assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Bukan tak baca kalau Marina penat terus tak baca. Saya sangkingkan pandang kanan, pandang kiri tu saya baca-baca. Masuklah bilik. Biliknya memang istana lama. Istana lama, very traditional, cantik. Kita tengok atas, kita bawah, katilnya semua. Ni sekarang dah penat kan, nak tidur. Tak boleh tidur lah Suzairi. Macam tak sedap, Macam tak sedap, tapi tenang. Cik Ahmad suka bawa radio tau. Radio dengar lagu, kasih dengar lagu. Okeylah, cakap dalam mat, jangan dengar lagu lah, dengar baca-baca Quran lah. Cik Ahmad pun? Cik Ahmad pun. Tak apa nak ceritakan. Okey, kita minum air as usual lah, makan ubat. Jeng. Kenapa? So bila saya ni nak bangun dan ni macam taruh cawan ni, cawan ni dia makan ubat. Tengah malam kan memang kita ni orang senior citizen lah, sukalah nak bangun tengah malam. Saya ni bangun takkan nak kacau Cik Ahmad kan. Cawan saya tadi tak ada. Cawan. Habis pergi mana? Cawan yang saya minum hilang. Tak ada. Tak ada room service, tak ada apa. Kita 2 orang je. So saya dah tak boleh tidur. Mana cawan aku pergi ni, terlupa ke apa ke? Lepas tu besok paginya bangun, saya cerita Cik Ahmad. Cik Ahmad, you nampak tak cawan yang kita kat semalam ni? Habis Cik Ahmad bangsung tu kat atas. Apa? Apa dia? Dia takutkan orang pula. Apa? Cawan tu kat atas para-para dekat toilet. Ya? Wow. Siapa macam yang alihkan? Macam mana tu? Belum ada room service, belum ada orang masuk, belum. So benda tu kat atas tau. Ya Allah, ya Tuhanku Ahmad. Macam mana ni Mat? Ya Allah, bismillah. Baca. Ni belum pergi undangannya. Besok tahu nikah apa Mat. Dan nampak cawan ke atas, what else can it be? So kita baca, adalah. Ada yang orang jaga. Kita ingat yang baik-baik. Terus kita doa, baca pada Allah. Kita datang dengan baik. Jangan kacau kita. Kan kita selalu dengarkan kalau kita meripik meraban nanti ikut balik kan. Janganlah sampai ke situ lah. So kita stop there. Saya tidak mengganggu awak. Awak jangan mengganggu kita. Cawan tu bila nak turun saya pun tak tahulah. Biarkanlah dia. Pasal memang bendanya semua dua. Yang satu tu yang naik atas. Naik atas itu tu kan gelas kaca ke apa? Gelas kaca macam mana? Gelas kaca. Dia kan bukan plastik-plastik, bukan macam ni Bukan dia very nice. Semua kelas ah. Sini tak ada kelas lah saya kelas colourful. Okey, selamat. So jadi bila dia dah naik tu, kita pun dah tak nak cerita panjang-panjang. Terus kita siaplah, kita pergilah majlis, kita dah nak lupakan. Tetapi bila nak baliknya lagi tu, dia datang balik remangnya. So but we have another night stay lah. Tapi kita tu yang satu hari tu kita keluar pergi sana pergi sini sambil penat-penat. So balik tu dah macam jadi orang kaku tau. Assalamualaikum, ada wording yang tak harusnya kita selalu cakap kan. Anak cucu tumpang lalu. Dah tak boleh nak perkataan gitu. Ini sesungguhnya bukan bawa pokok, bukan bawa mana-mana. So itulah cerita yang satu yang sampai sekarang kalau kita cerita kita tak boleh lupa. Itulah undangan istimewa yang tak boleh saya lupakan kerana peristiwa ini. Kemudian itu cerita satu dah. Ni tempat tu tempat orang boleh masuk boleh datang sewa ke apa macam mana? Boleh. Tempat mana? Apa tempat boleh tu? Cakap lah nanti kita beep. Saya nak tahu. Kat Terengganu, Masya Allah. Sebab mana? Terengganu ini daerah tempat what do you call that chalet, tapi very raja-raja punya. Exclusive people aja yang datang. Okey, nanti saya cerita. Saya takut terlepas lah. Jika terlepas akan menjadi menyinggung perasaan tamu, kawan sahabat kita tu.
orang baik-baik, Yalah, orang betul. yang ini. Cuma kita pun tak menceritakan dengan siapa ni pasal Suzairi nak tanya saya cerita. Eksklusif Eksklusif. Yeay. Okey. Kemudian cerita nombor 2, nanti you potong aja lah. Okey, boleh. Okey, cerita nombor 2, saya kan ceritanya penakut. Kita kan kat taman. Dan Taman bunga. Okey. tempat cantik tapi keras. Okey. Keras tempat tu. We were the resident. So every time Adel kalau nak buat apa-apa semua mesti ada gather children, ada. So kita tu ada 3 malam ke 2 malam dia kononnya nak buat tour malam. Okey. Tour night tour. Night tour. Kononnya nak pergi tempat kubur yang dekat. Malam-malam ni nanti katanya ada yang pintu terbuka sendiri, apa semua. So kita tu gather lah sebelum maghrib Kita sebelum maghrib pukul 6, 6.30 dah kumpul, dah Tak ajak saya pun? Itulah pasal itulah ada cerita. Oh, okey. Nak kena marah lah pula. Tu nak kena marah Okey. So bila kita dah kumpul ramai-ramai, dah briefing apa semua, nak pergi mana, sudah nak dekat maghrib tau Suzairi. Ingat dah nak dekat maghrib. Jangan, mak-mak kita selalu pesankan, jangan keluar waktu maghrib. Betul. Kita rush dah dekat maghrib, duduk semua. Suddenly dalam briefing Cik Som ada satu orang, ada bulu roma lagi, ada orang yang tak diundang. Ya. Siap. Macam mana tahu orang Dia macam datang daripada tempat yang Batu Nisan tu ada. Kan ada satu tempat tu yang Batu Nisan ni beralih kat mana-mana pun dia akan balik kat situ. Ya ke? Saya tak tahu. Ada cerita Okey. So dia datang daripada situ. I nampak, tapi I ingatkan orang-orang biasa lah. Terus dia diri dengan budak-budak ni dengar kita punya briefing. Dia nak join Ini nampak. Baju dia macam mana? Jubah panjang. Ni bukan perempuan. Okey. Lelaki. Tongkok haji. Putih bersih. Baik-baik lah, orang baik lah tu. Orang baik-baik, Alhamdulillah. Adel briefing, saya briefing. Saya terpandang muka dia. Terpandang, tertenung tau. Senyum dia? Tenung, senyum. Terus bisikkannya apa? Apa? Sudah nak maghrib. Wow. Diingatkan. Ingatkan. Sudah nak dekat maghrib. Belum pun bang kan. Kita dah tahulah budak-budak nanti semua yang buat jemaah sama-sama ataupun gimana. Assalamualaikum. Okey, dia dah nak maghrib. I pandang kiri. Dia sebelah kanan. I pandang kiri. Hilang. Kadang-kadang you merasakannya di Mekah, di Madinah. You selalu nampak ada orang kiblat imbas saja kan. Tapi misalnya dia cakap apa ke, dia nak kasih apa, you pandang dia dah tak ada. Ini takut, tapi takutnya takut happy tenang macam, tenang. Tapi dah lepas tu I ceritalah dengan Adel apa semua. Adel tadi kan Adel nampak tak? Adel pun tak nampak. Cik Som seorang. Cik Som tak tahu Marina nampak ke, yang lain-lain nampak ke tidak. Tapi kok I yang nampak. I yang tahu datangnya daripada yang tempat yang saya tahu bilang budak-budak jangan selalu ke sana. Dan bila dia cakap dah nak dekat maghrib tu, Masya Allah. Artinya apa? Pengertiannya tu, whatever you do, solat dulu. Jangan lupa. Jangan lupa. So ini seram tau. Tapi bila tiap-tiap kali saya datang, saya akan tempat ni akan ingat tempat yang ada Batu Nisan tu sama ruang yang saya ternampak dia. Tempat itu sekarang kalau saya datang jadi tempat kenangan, bukan menakutkan. Macam memberi saya keinsafan, bukan insaf lah, maknanya macam pesanan. Pesanan time sembahyang. Peringatan. Kita pun dah dekat peringatan. So dia nak cakap puaka ke dia? Dia macam tapi istilah puaka baik puaka baik. Mana puaka baik? Puaka tak baik lah. Itulah yang puak cukang. Buat bulu rumah berdiri. So bila benda tu baru first day, apa lagi yang budak-budak nak pergi kubur, yang nak pergi malam jalan-jalan nak tengok pintu terbuka. Tak jadilah. Jadi. Oh jadi.
Pasal itu adalah what trail lah, naik trail ke, midnight trail ke, itu. Itulah cerita. Kemudian boleh sambung lagi satu cerita. Boleh silakan. Ini mungkin cerita yang lagi satu ni. Dekat Amerika ada hantu ke? Kat movie dia cakap ada kan. Movie dia kan North America. North America ni pun lagi satu eventnya olehnya tu very organisation yang besar. Okay, ni untuk you aja. Okay. I did a lot of promotion. So ini nama dia Specialist Tour. North America. Semua jalan sendiri. Saya tinggal hotel tu 10 hari ke 20 hari pun tak ada dengan teman apa tau. So selalu nak masuk hotel takut. Tapi dalam kita ketakutan ni berlaku juga. So tingkat saya yang naik tu paling tinggi tau. Picit tak boleh orang naik dah pasal tak dekat tak boleh. Tu naik dah terbuka, nak keluar ke tidak? Diamkan nak turun balik, turun lagi sekali kebuka. Naik. Okey, so bila saya dah keluar, baca boleh masuk bilik. Dekat Amerika mana ada bau wangi Takutlah nak cerita. Ceritalah, dah jauh-jauh datang sini. Assalamualaikum. Dia bagi salam. Saya lah. Okey. Ingatkan dia bagi salam. Okay. Wangi. Saya ada satu pesan. Nombor 1, buka toilet. Pintu toilet. Kalau kat dalam hotel tu? Kalau mana-mana hotel pun saya akan amalkan. Buka toilet. Nombor 1, buka toilet. First, buka toilet dulu. Tengok. Bathtub. Bathtub kan selalu Langsir tu tutup kan, buka. Buka. Semua buka. Nombor 2, buka wardrobe. Pasal tinggal sendiri kan. Wardrobe yang kelas-kelasnya tu. Okey, lepas tu katil tepuk. Kan biasa bismillah tak tidur pernah kan. Tak buat. Ni saya selalu buat. Okey. Dah bila dah wangi kan penat kan nak mandi ke nak buat apa pun tak tahu. Ada orang duduk kat sofa. Boleh nampak macam dia termasuk itu Macam mana? Ke nampak lembaga tu? Lembaga. Ya. Macam apa tu shoot? Tak boleh cerita dah takut Boleh lah. Dia macam asap-asap tu Macam mana? You nampak imbas lah. Imbas. Imbas ada orang duduk. I ada kawan. Suzairi. Sekarang nak cerita North America kat mana benda tu I pun tak ingat. Washington ke? Dekat mana ke? Negeri orang putih tau. Kita selalu cakap orang putih tak ada benda-benda gini Ada. Diorang cakap kesana lagi kuat Cik Som. Sebab diorang suka buat macam ritual-ritual. Duduk kat katil dia bukan mimpi tau. Belum tidur pun, belum rest pun. Tu ternampak. Ni pun I tak pernah cerita Cik Mat. Ya? Tak pernah? Tak pernah. Ni kau dah 4 tahun ni first time Pasalnya bukan dengan Cik Mat. Ni I pergi North America, semua have to be independent. Naik taxi sendiri berjam-jam jalan. Tak ada nak boleh manja-manja dia ikut mak ke Marina help me. Semua tak ada tau, semua sendiri. Taxi come, go to where you want to go, takut ke apa ke, sendirilah, tawakal ada Allah kan. Kita saya cakap ada Allah. So ini samalah, ya Allah. Wording ni lagi muda Lagi muda pun tak muda sangat lah. Aku tak kacau kau. Kau jangan kacau aku. Doa, bacalah doa-doa apa yang. Tapi benda ni dia tak lama tau. Dia yang kita nampak tu sekejap aja. Dia nak bagi tahu yang dia ada kat situ dah tu je. Dia ada. So ini benda ni berlaku sebelum kawan tu lah. Ini dulu. Baru kawan tu. Baru cawan. Cawan tu quite recent lah, 10 years ago lah. Kalau ini lagi 20 tahun yang lalu lagi tu. So bila dah nampak tu, kita tinggalkan setiap kali tinggal 3 hari 4 hari then move to another city. Tapi pengalaman lain ni tempat lain tak ada. Cuma dekat itu lah tempat tu. So maybe as what lah orang cakap, bangunannya ke, tempatnya ke dulu apa ke, apa whatever you want to believe lah. Betul. Tapi itulah kenyataannya yang nampak dan terus seram. Memang satu malam tak boleh tidur. Tak boleh tidur lah pasal kita dah tahu kalau benda yang kita dah tahu tu dia akan menjadi ketakutan kita lah. So itu. Kalau saya seorang pun tak tahu apa nak buat. Sebab dulu syuting kat luar negeri,
balik seorang gitu kan. Seorang kan. Dia kasih hotel, lepas tu duduk. Saya ada ceritakan dengan episod lalu. Dia punya lampu kan kat tidur kan, flickering. Saya tak tahu apa. Buat bodoh je lah. Telefon kawan. Aku kat bilik ni. Buka pintu. Gelap tau. Tetap saya tengok. Lepas tu kawan cakap, kat luar tu banyak. Kat bilik kau tak apa-apa. Kepala otak. Saya cakap gitu. Sorry. Cik Som. Saya kat kepala otak. Betul tu. Sebab kawan saya boleh nampak. Melalui kita telefon kan. Dia cakap ada. Cakap okay fine. Sebab tu bila balik Singapura gitu, Google tak cerita hantu gini kan. Dia cakap salah satu daripadanya kalau dia nak tunjukkan dia punya presence, dia kamera lampu. Oh gitu Klik. Tapi ni dia appear macam nak duduk berbual dengan kita lah. Seram kan? Tapi Suzairi ni cerita pasal hantu-hantu Itulah yang menjadikan saya ketakutan ni hal-hal begini dan bila diorang suka nak cerita hantu-hantu, ayam paling tak nak dengar tau. Sekarang Cik Som ceritakan. Ni terpaksa ceritakan pasal Suzairi lah. Ni exclusively for Suzairi. Alhamdulillah. And then ni berbual biasa Sekarang kalau kita pergi mana-mana memang very nice festival and all that I mesti nak ada orang with me tau. With me, teman ke apa ke, tinggal sebelah ke, mesti nak ada. Namanya sendiri tu bukan takut apa, segan lah gitu. Tapi budak-budak ni kalau dia kat sebelah dia tahu what is happening dekat bilik dia. Nanti ada, why macam misal, Saiful ada apa Saiful? Okey tak nak cerita dengan Cik Som. Nanti Cik Som takut nak tidur. Betul, it does happen because diorang punya cerita lagi menyeramkan tau. Bangsa boleh kejut dia, mengganggu. Mengganggu. So tapi saya tak sampai situ lah. Cik Som buat performance kan? Staging kat teater gitu-gitu. Ada tak yang betul-betul macam banyak sangat. Yang satu yang macam macam itu. Banyak. Kalau satu yang paling seram sekali. Kan? Boleh gitu. Boleh lah. Kan? Tu lagi kan belakang. Dekat changing room dia. Kan? I suka check orang Check orang. Okay, knock. Bila I masuk, there? Who is there? Tahu ada orang yang jenguk. Dekat curtain. Dah nak show. Dah tak boleh cakap apa-apa kan. Itu. Tapi dia jenguk sekejap aja. Yang kat atas, yang kat bawah. Tingkat dua orang cakap. Dia selalu kacau. So bulu rumah berdiri. Naughty Jangan anaknya. pandang belakang. Tu orang panggil dia kacau? Panggil. Panggil. Tak dia ganggu main. Tak, ni betul. Semua orang dah misalnya green room kan. Green room semua gather. Nanti jalan air kadang-kadang lah. So Ada sampai sekarang suka kacau I. Kalau new place saja dia pelan-pelan. So ada orang panggil. Sebut nama. Lepas tu dah lah bye. 3 hari 4 malam pun I tak akan lewat yang the same room tu lagi lah. Banyak sangat. Memang. Betul? Percaya ke tak percaya? Tak tahu. Tapi memang dulu kalau buat performance kat sana, diorang selalu pesan nak pergi toilet dua-dua ataupun bertiga. Jangan naik tingkat 2. Sebab tu changing room semua kat bawah. Yes. Dia macam Phantom of the Opera. Tapi Phantom of the Opera ada story. Ini tak ada founded story. Kan? So kalau yang ini pernah berlaku yang kata orang yang semangat tak lemah kuat semangat. tu boleh jadi. Boleh kena rasuk. Terperanjat. Wordingnya apa? Rasuk Rasuk. Yang termasuk begitu. Termasuk terus jadi macam tempat yang menjenguk ke changing room tadi. Itu memang keras sangat. Kalau lupa barang, kirim salam aje lah. Besok ambil. Betul. Jangan naik balik. Jangan cakap gitu dekat tu pun. Kan? Okey, ni cerita melalut-lalut pun sama. Kalau dah turun maknanya jangan dah minta maaf, jangan naik sendiri tertinggal barang. You akan jumpa orang yang serupa dengan whoever. Whoever yang you kenal. Dia seram. Tak nak cerita. Bulu rumah. So dia macam tadi kan dah turun. Kenapa ada kat sini? Kan? Jeng. Itu semua orang pengalaman. Kebelakangan ni ada tak yang berlaku? Tak nak. Mudah-mudahan tak ada. Tak nak. Janganlah. Kita you belajar ilmu tepis. Ilmu tepis macam mana? Ilmu tepis, kalau you merasakan begitu terus hack.
don't to think tu about Sri it. Warisan punya ilmu tepis. Ilmu tepis ni untuk semua orang. Ya. Untuk hal-hal apa-apalah. Memang gitulah. Kalau nak rasa belajar lah. macam mana? Kalau nampak rasa seram aja. Tak mau fikir. Tak mau fikir. Jangan dipikirkan. Best Best. Gitulah. So maknanya bukan cakap dia tidak menakutkan kita, tetap menakutkan, tapi tepis lah. Who don't want to think about it? Don't think about it. Yeah. Tapi kalau taruh lah. That is going to be your everyday place. Correct. That is going to be your workplace. That is going to be your second home. Apa-apa pun lah. Misalnya lah, ni example. Ada lagi satu. Dulu saya tinggal Marine Parade. Blok kan tak habis kan? Boleh. Banyak cerita hantu tapi tak nak. Sampai kita cerita sampai Jumaat, Khamis depan pun boleh. Jangan, tak nak. Ini mana yang itu you cut. Cik Ahmad sama I very kiasu lah nak dapat rumah baru, excited kan. Naik transport lah, nak try lah berapa minit lah begini. So ada orang belum pindah tau. I pun tak pernah cerita Cik Ahmad. Anything yang cerita takut ni I tak pernah cerita. Sebab Cik Ahmad pun takut? Kita buka pintu. Sebab Cik Ahmad pun takut? Tak, nanti kalau I cerita nanti macam share dua-dua takut, tak bagus kan. Okay. Kita ni second from the tangga, kat kunci. Cik Ahmad dah masuk dalam. Orang ujung tu semua belum pindah, dah ada orang lambai air. Cek. Tepis. Blok rumah sewa. Marine Terrace. Ini semua tak boleh cakap you jangan cakap. Dekan. Okey. So bila lambai, jauh lambai, takkan orang kenal I ke apa kan? Kononnya orang kenal lah. So bila ini Cik Ahmad dah masuk, I dah tengok keluar, I ajak Cik Ahmad turun balik sebelah sana tau. Turun balik. Nak tengok ada orang tak ada. Nak tengok ni rumah siapa. Seram. Memanglah semua orang belum pindah. Kita je yang dah dapat kunci, kita kiasu. Kiasu nak tengok dulu, nak masuk. Belum rumah berdiri Suzairi. Takut. Dah. So jangan lupalah beri salam, Assalamualaikum. Terus ilmu tepis jangan lupa. Jangan fikir dan jangan ceritakan. Budak-budak ni suka dengan cerita hantu kan. Kalau saya cerita, saya takut balik, teringat balik. Ni naik dah cerita dengan Suzadi, nanti saya teringat-ingat balik tau. Ya. Pasal cawan lah, pasal dekat Amerika lah, diorang duduk lah. Jangan takut Cik Son. Cik Son keluar pintu keluar studio ni, terlupa nanti. Kan? Yang ini cerita banyak kan, tapi ni semua sepintas lalu tu memang tak boleh habis dekat Fort Canning. Okey, last Fort Canning. Okey. Sudah. Lagi Fort Canning tempat kita bertunggu tangga. Tapi kita as what orang cakap dah nak maghrib, apa-apa pun waktu solat, kita nak cari kat mana, tak ada changing room, tak ada apa. Kita bentang tikar, bentang sejadah kat bawah pokok yang besar. Okey. Orang semua dah siap-siap, dah pergi nak angkat sembahyang. I sendiri kat bawah pokok tu. Buat apa seseorang kat situ? Dah nak solat. Okay. Yang lain pun belum naik, dah tak ada orang semula, dah nak tunggu rehearsal. Bentang. Bunga seharum semerbak. Semerbak wanginya, Masya Allah. I pandang kanan, pandang kiri. You think I sembahyang kat situ tak? Tak lah. Budak ni tak naik. Tak, I tak sembahyang kat situ. Tapi dia punya wangi tu sedap. Sedap sangat. Bawa apa tu wangi? Wangi bunga. Frangipani bukan? Bunga. Kalau Marina pun pernah bau lah. Bunga apa Marina tapi beautiful smell lah. Beautiful. Bunga yang you jalan nanti kan memang akan bulu roma berdiri, you tahu lah that kind of dia ada lah. Kalau orang cakap bunga kubur-kubur kan. Bunga kubur kan. So, bila budak-budak naik, barulah kita sembahyang beramai-ramai. Kalau nak namanya sembahyang sendiri tu, entahlah takut apa pun tak tahulah. Nak cakap pun susah Cik Som Ada orang cakap susah. Kalau boleh teruskan aja. Tapi sebab, sendiri tak kuat. Yalah betul lah. Sebab ada orang cakap kalau macam gini, jin kan, dia nak ganggu kita. So, memang nak ganggu. Buat. Tapi saya jangan buat
kerana saya sendiri. Saya tunggulah yang lain naik. Ada at least ada satu orang, dua orang. Benda-benda gini kita tak tahu what's next. Sebab apa tahu, macam dulu saya ceritakan juga dalam episod lalu, siapa tengah solat tahajud tak silap saya. Semua tayat akhir tu kan, Assalamualaikum semua. Terus ada orang beri salam, tapi dia tengah duduk tapi tangan hulur ke depan. Alamak, itu lagi seram. Itu dah terpelanting. Ini tak. Ini dia punya wangi je tu. Dah tikar ke mana, sejadah ke mana, terus duduk terdiam. But I don't know why I was alone lah. Padahal sesibuk-sibuknya tau. Semua dah ke sana ke sini ke sana. Tapi itulah. Terpilih. Terpilih. Tapi yang bagusnya tu tak nampak Alhamdulillah. Nampak pingsan agaknya. Macam yang kita nampak tu yang cantik. Jubah putih, muka cantik. Agaknya tu daripada yang saya cakap tu kubur pula anak nisan tu agaknya kita pun tak tahu. Wallahu alam. Yang terpilih. Itulah. Okey, terima kasih Cik So. Thank you so much Masya-Allah. Sudi datang. Apa tu? Kampung Vietnam. Okey, last special kat Batam okey. Boleh cerita Mat? Boleh last. Cik Ahmad dah bagi beritahu cepat. Kampung Vietnam. Okey, ini this one I dah berbelas-belas tahun pergi Batam kan? Batam tapi tak ada orang yang cakap dengan I pasal this Kampung Vietnam ni tau. Okey. Siapa tak pernah dengar? Kampung Vietnam tak pernah dengar kan? Sebelum you pergi Kampung Vietnam tu ada bridge yang macam dekat Europe Serius Yes. Tapi 3 jam nak sampai ke sana 3. So I jumpa my friend dekat Batam. Dia cakap Kak Som sudah pergi ke Kampung Vietnam. Ada apa Kampung Vietnam? Sip dia cakap. Sip gitu. Best lah. Best lah. Bagus lah. Ada apa? Saya ni kononnya nak pergi tu siang, malam lah. Okeylah nanti malam saya pergi. Kononnya Kampung Vietnam nanti ada makan ada apa semua. Ada shopping, ada. Kamu mau malam? Enggak serem katanya. Kenapa serem? Itu kan peninggalan. Peninggalan tak boleh pergi malam. Pukul 6 sudah tutup. Tak boleh. Okeylah besok pagi. So bila saya pergi besok pagi, dah sampai. Memanglah tak boleh pergi malam. Apa? Dia peninggalan tau. Peninggalan is bekas beautiful huge place Dah sampai sana pula, dah nak pergi jalan-jalan ni, dah cerita ni tempat apa, ni tempat apa. Belum rumah dah berdiri lah, ni tempat kena hukum, ni tempat apa Lepas tu nak pergi toilet, urgent sangat, urgent. Mana ada public toilet ni, bukan orang suruh datang. Nak juga. Bawa lah this lady, bawa pergi toilet. Kat toilet dia apa? Ada orang Vietnam duduk. Kenapa saya cakap orang Vietnam duduk dengan pakaian dia? Tapi bukan muda, tua. Apa orang Vietnam duduk kat sini? Memang tak ada. Itu peninggalan. Habis keluar. Dah nak urgent tak jadi. Tak nak. Kenapa tak nak? Ada orang kat dalam. Orang Vietnam. Habis the lady ni, come madam go. No, I don't want already. Ada. Terus dia masuk pun, dia pun lari balik keluar. Betul, dia pun nampak. Dia pun nampak kelibat. So kita cari kafe lah. Kafe. Itulah ceritanya. Nak percaya tak percaya. Terpulang pada diri sendiri. Terpulang pada diri sendiri. And bukan satu orang. Ini dia nampak. Kalau yang dekat yang saya cerita tu, Edel tak nampak, Barina tak nampak, semua tak nampak. Saya nampak. Itulah. Pada awak semua ingat apa kita tak paksa awak percaya apa yang kita percaya, betul? Benda ni wujud. Ya, wujud, tapi as what lah untuk kasih kita I don't know memang kita tak takut orang. Tapi tak takut orang, kita cuma takut Allah. Tetapi benda ni kalau berlaku pada diri kita, fikirlah sendiri. Mungkin ingat betul belum berlaku? Kau ingat siapa dulu? Allah lah. Memang. Yalah. Mungkin itulah itu peringatan doanya, untuk kita. And then apa bacaannya. So semua mukmin tak pakai.
Semua boom tak pakailah ke nenek tumpang datuk nenek, tumpang jalan Assalamualaikum apa. tumpang nenek je apa semua wording dah berkecelaru lah. Nenek datuk semua dah lari. Semua dah lari. So itulah my sharing lah. Okey, terima kasih Cik Som. Thank you. Yeay, itu dia. Terima kasih banyak. Tahun baru banyak cerita seram daripada Cik Som dan Cik Som terima kasih banyak sekali lagi. Dan apa? Bulu rumah masih berdiri. Tak apa. Tepis. Belajar ilmu tepis. Tepis. Okey. Kuatnya amboi, lalas nak habis. No, cameraman pun peranjat. Cik Som punya tepis. Dah hilang dah kat badan dia semua. Okey, Cik Som ada something untuk Cik Som. Buat tangan ada lah. Something Ada something lah. Ada something Marina. Yalah, ada something lah ni dia. Very the Melayu. Biasalah, saya kan Melayu. Alhamdulillah. Jeng. Ni saya ketuk pintu. Banyaknya kasih. Saya ketuk pintu orang minta sponsor Cik Som. Masya Tebalkan Allah. muka. Ini daripada Layang Insyira. Wow, terima kasih. Cik nak pegang, nanti banyak ni. Oh tak, saya tengok layang-layang apa? Kuih lama, makanan lama Mak orang dululah. Wah, very good. Okay. Ini centeng. Favorite, semua favorite. Authentic centeng. Okey, dan ini daripada Kopi Boy. Earl Grey Lavender and Strawberry Tea. Wah, thank you so much. Banyak Lepas ni dengan Cik Ahmad boleh dating balik. Oh, dating. Ni daripada Hanes Cookies and Cakes. Banyaknya dapat sponsor, bagusnya. Alhamdulillah. Onde-onde cake. Ya. Dan ni, yelah dia kasih juga puaka Cik Som. Kau dah makan. Puaka. Okey. Makan Makan dengan bismillah lah. Nanti puaka hilang. Puaka hilang. Ni minyak wangi. Boleh Cik Som kasih dengan Cik Ahmad sekali. Satu rumah tu lelaki. Daripada Hijab Culture. Wah, ni January gift lah. January gift. Dengar-dengar birthday baru lepas. Happy birthday. Thank you so much. Kalau dah gitu ini Shiruki Studio ni dia macam spa tau. Okay. Cik Som boleh rendam kaki, rendam badan dengan Cik Ahmad gitu kan. Semuanya I suka. Alhamdulillah. Tapi kena buat booking dulu. Dia tak ada walk-in, dia tak layan walk-in. No walk-in. Ya. Thank you so much. Satu lagi memandangkan kita ni macam nak tunjukkan melambangkan kita punya persahabatan Cik Som dulu panggil saya buat show. Ingat dia. Mestilah kat Beijing cerita hantu semua. Okey, lepas tu sekarang lagi kita sama-sama tolong-tolong Yes. ada satu lagi hadiah untuk awak. Wah, apa? Bagusnya. Bagus banyak kan? hadiah. Ini daripada kalam.sg digital Quran untuk Cik Som. Masya-Allah. Happy birthday. Terima kasih. Wah, dapat birthday gift. Thank you. Itu dia. Terima kasih Sama-sama. Suzari. Kita pun orang Melayu lah. Orang berbudi, kita Bahasa. berbahasa orang. Wording salah lah. Marina Marina? Okey. Marina dah jawabkan So, saya pun ada bawa kek potong-potong. Nanti saya kasih awak Boleh. Okey, terima kasih Cik Som. Terima kasih puaka. Terima kasih Suzari lah. Terima kasih puaka pula. Programnya puaka. Puaka. Terima kasih Suzairi. Semoga puaka sukses. Amin. Okey. Terima kasih semua. Itu saja. Kalau awak nak tahu pasal kita punya sponsornya, ada link kat bawah. Ada apa-apa komen, sila komen kat bawah. Dan kalau nak tengoklah siapa-siapa artis mana untuk ke studio Puaka ni, boleh email kepada saya. Okey, kita jumpa minggu depan. Jangan lupa Puaka tak kira usia. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again for Puaka punya episod. Selalu interesting and hot as always. Pada kali ini kita nak cakap tentang jangan bawa anak kecil ke tempat-tempat yang keras. Kalau tempat tu kita feel very eerie, kita sendiri can feel. Kalau kita adults rasa tempat tu agak seram untuk kita, jangan bawa budak-budak ke tempat situ. Contoh kalau students are going for excursions. Tengoklah tempat tu kalau macam hutan ke apa dan sebagainya, ingat, tegur mereka. Kalau nampak benda, jangan ambil bawa balik. Nampak pokok, jangan tendang sembarang. Kalau nak buang air kecil, tanya teacher nak buang air kecil lepas tandas, jangan sembarang-sembarang. Itu yang kita boleh lakukan untuk anak-anak kecil kita. Kerana kalau dah kena nanti takut susah pula untuk kita lakukan sebarang perkara. Apa yang saya boleh nasihatkan, the most important out of all these advices, jaga mulut. Mulut ni jangan sembarang. Kalau ada lampu suluh, jangan suluh-suluh ke atas. Apa tu ke atas tu? Permainan macam ini kita elakkan, kita didik anak-anak kita, avoid all these things. Even to our friends, to our colleagues yang kita go camping ke apa, hiking, jaga-jaga. Di setiap tempat ada penjaganya. Di setiap tempat ada penetapnya. Jadi kalau kita pergi ke tempat mereka, ikut cara mereka. Maksudnya adab kita.
Datang proper, jangan buat perangai-perangai kita. Semoga kita tidak diganggu lah. Dan kalau ada orang yang diganggu, semoga kita dapat bantu, insya-Allah. Apa sekalipun, jangan takut pada mereka. Takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Episod tadi dibawakan khas oleh Sunny Faisal dari Propnex. Anda ingin jual beli hartanah, mencari rumah idaman anda atau sedang mencari commercial space untuk bisnes dan sebagainya? Jangan risau guys, saya boleh bantu anda. Kontak saya sekarang. See you next week ya guys.